wanita hari ini. Assalamualaikum. Ya Allah, Mima. Tak sempat nak tengok kerajaan awak tadi. Minta maaf. Lama dia nak main depan halaman rumah saya ni. Kita bukan apa. Mak kita sibuk nak masakkan awak. Lepas tu tolong mak jemur kain, angkat. Macam-macam lah. Mak kita bagi kat awak lah, Mima. Cantiknya rambut awak. Mak kita buatkan tadi. Mima, banyak makanan awak. Itulah, saya tunggu lama, Siti. Saya nak tunjuk awak ni. Kopi ni saya buat. Ya ke? Tuanglah. Awak nak? Mak kita kirim salam. Waalaikumsalam. Mima. Ya. Kita kan sebenarnya seronok tak tadi tengok awak panggil kawan-kawan awak tu buat persembahan. Saya ingat awak nak sekali dengan saya. Saya nak main tapi tak ada geng pula. Hujung nanti nak? Boleh? Kita sukalah mana nenek kebayan tu. Yang mana yang tadi tu kan? Sebenarnya kan kita juga nak ucapkan selamat datang kepada penonton kita hari ini di Wanita Hari ini. Ya, selamat datang
ke Kampung Wanita hari ini. Kami kembalikan nostalgia kampung bersama dengan anda yang mungkin berkesempatan untuk mengimbas kembali kenangan lama, tapi mungkin ada juga dalam kalangan kita ni yang tak berkesempatan untuk merasai keadaan di kampung. Ada yang lahir di Kampung Kuantan tapi duduk kat taman, tak ada kat kampung. Jadi hari ini kami nak kongsikan antara nostalgia pakaian lama, kita ada makanan dan juga pelbagai sebenarnya permainan dan juga barangan-barangan lama. Dan hari ini kan Fatin, tengok pakaian kita, busana kita hari ni effort ya daripada kain yang kita buatkan kita. Ini adalah busana yang sering kali dipakai pada tahun 50-an dan juga 60-an. Betul, setuju. Dan kalau boleh hari ini kan kita sama-sama nak memeriahkan halaman rumah, apa yang ada di hadapan kita ni kita nak kongsikan juga. Mungkin menggamit juga memori dan juga nostalgia anda dekat rumah kan. Kalau ada nak kena tengok kata perhiasan-perhiasan kampung-kampung ini nak kena balik kampung, tapi hari ini kita bawakan di Wanita hari ini. Sedap tak kopi saya? Sedapnya kopi ni. Bahululah sikit tu. Yang mana? Ubi rebus. Boleh. Saya buka boleh ke, Mak? Boleh. Mak saya memang bagi kita makan. Ya Allah, ya Tuhanku. Itu untuk petang nanti. Oh, untuk petang. Ini untuk petang. Okey, dia tak kasi saya makan yang ini. Okey, dan sebenarnya bagi anda penonton, mungkin ini juga akan menggamit kembali kenangan anda. Berlatar belakangkan sawah bendang, makan pula ubi rebus dicicah dengan sambal tumis ikan bilis. Wajib kita ada macam-macam menu makanan di sini. Dan kami nak kongsikan juga bersama anda antara rangkuman yang sempat disediakan oleh rakan pembantu penerbit kita hari ini, Ain. Nostalgia yang anda kongsikan di TikTok. Jom kita saksikan. Bintang-bintang di langit sedang menari, janji aku padamu, kita kekal sampai tua. Pulanglah malam ini, bintang-bintang di langit sedang menari, janji aku padamu, kita kekal sampai tua. Bila ku kenang ku renung, remuk redam, rasa tak tertanggung, harapan bahagia nan membumbung, terhampar hanyut terapung, harapan untuk bersama mendirikan istana asmara. Itu dia kompilasi. Seronok betul buat tampar kan? Ada lalat tadi. Okey, hari ni awak punya dah air dah habis. Saya nak ni bagi awak rasa sebab kita nak duduk lama ni dekat sini. Sedap betul kopi ni. Awak yang buat ke memang? Betul, saya yang buat lah, Awak Siti. yang buat. Okey. Awak minum tau. Mimah. Tadi kan kita tengok dekat video tu kan ada macam-macam yang dikongsikan oleh penonton. Teringat nostalgia kat kampung dulu main sama-sama tarik upih kelapa. Main congkak, main konda-kondi, main tenteng. Ada juga orang yang sebenarnya sama-sama kat kawasan kampung tu kan dia main guli, dia main macam-macam lah lagi. Betul. Sambil-sambil. Saya teringat masa saya kecil-kecil dulu, Siti, yang mana kita main nyorok-nyorok kan kalau kita balik kampung, masak-masak, ada main kahwin-kahwin juga. Tapi itu dululah kan. Ini yang kita nak bawakan kembali nostalgia kampung ini. Dan juga kalau anda ada juga pengalaman ataupun kenangan-kenangan, kongsikanlah dengan kita di Wanita hari ini di Facebook dan juga di Instagram kami. Betul. Bila penonton tengok Fatin makan bahulu tu yang dicicah dengan air kopi, pasti itu juga akan membangkitkan nostalgia lama anda. Dan kalau kita cakap tentang kenangan lama ni, ia adalah memori yang sukar untuk kita lupakan. Dan pasti daripada setiap satu daripada kenangan yang kita ciptakan itu mempunyai memori dan juga nostalgianya tersendiri. Terus kongsikan seperti telah pun dikongsikan oleh Fatin sebentar tadi. Kami nak berehat dahulu seketika sambil terus menikmati hidangan dan juga keistimewaan kampung kami di Wanita hari ini. Jangan ke mana-mana. Jom. Cahaya.
Wanita hari ini. Wanita hari ini. Sebut saja tentang kampung halaman, pasti semua terbayang akan suasana nyaman, tenang dan keindahan alam semula jadi yang jauh berbeza berbanding dengan kesibukan kota. Menggamit kembali nostalgia kampung halaman sekitar tahun 1960-an sehingga 1980-an, seorang bekas kartunis Ahmad Jafri Saiman, 54 tahun, telah menarik perhatian apabila dia tekad menghasilkan perkampungan bersaiz mini berkisarkan kisah silamnya bagi mengembalikan kenangan masa muda. Idea kreatif seorang pelukis yang melakukan transformasi dengan menghasilkan lukisan yang memaparkan sebuah rumah kayu klasik berlatar belakangkan perkampungan tradisional tahun 1980-an juga telah mendapat perhatian di media sosial tahun lalu. Benarlah kata pepatah, tempat jatuh lagi dikenang. Ini kan pula tempat dilahirkan dan dibesarkan. Sejauh mana pun kita melangkah dan sejauh apa pun tempat kita merantau, kampung halaman tetap menjadi tempat terindah untuk dikenang dan menjadi nostalgia yang sentiasa dekat di hati. Itu dia, bercakap tentang nostalgia dan kampung ini pastinya seperti dalam laporan tadi, ke mana pun kita pergi, asal usul ataupun kampung kita pasti tak akan dapat dilupakan. Kalau macam saya, Fatin, saya duduk kat Kampung Kuantan. Ya, kalau Kelang. KLA. Kalau saya Kampung Selamat di Penang. Penang. Tapi kawasan kampung saya tu dia tak ada kampung sangat dah. Duduk kat banyak kawasan perumahan. Kampung awak? Ada kampung tapi lebih kepada rumah batu lah. Oh, okey. Tapi kan memang awak kata awak nak jemput kawan-kawan awak. Ya, kita ada tetamu lah tadi. Sebenarnya saya buat air lebih tu sebab kita nak sambut seorang lagi ni. Jauh dia datang ni. Kita nak memperkenalkanlah Kak Ni. Kak Ni. Jemput masuk Kak Ni. Kak Ni bawa apa tu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Boleh. Jemput. Pizza pun ada. Ya, Kak Ni. Terima kasih. Cantik baju Kak Ni. Dodol dalamnya pizza. Dodol. Okey, terima kasih. Makanan. Ada ni yang Sekejap Fiza bawa. Ya. Fatin, pembantu awak nak hantar cawan? Ada. Mana tadi tu? Mana tu? Itu dia. Terima kasih. Kat sana Terima kasih ya. Rajin ya? Rajin. Dia baru sampai. Baru sampai. Okey. Boleh tuangkan air? Jom. Okey. Kak Ni. Tak apalah Fatin. Kak Ni dari mana? Tak apa. Kak Ni tak susah pun. Lama Kak Ni dah daripada ni. kedai tadi. Lepas tu terjumpalah Makcik Kiah yang melatah tu yang lambat sikit tu. Badan lah. Jumpa Makcik Kia memanglah. Okey. Kak Ni, selain daripada Kak Ni hari ini, yang sebenarnya hari ini Kak Ni nak kongsikan bersama dengan kita semua kenangan-kenangan dan nostalgia kampung Kak Ni satu ketika dahulu. Kita juga akan bersama dengan seorang lagi tetamu yang istimewanya pemuda ini ketika pertama kali dapat bertemu Nazirul ni di Instagram. Saya nampak menariknya aktiviti yang dilakukan oleh Nazirul Hakim ini, yang mana beliau ini seorang anak bandar yang membawa rakan-rakan kita ni semua untuk mengembalikan nostalgia kampung di Sabak Bernam. Assalamualaikum, apa khabar Nazirul? Itu dia, Nazirul. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Di mana lokasi tu? Sekarang Nazirul ada di dalam sebuah rumah kampung. Itu terletak di daerah Sabak Bernam, kampung Nazirul sendiri. So kalau boleh tengok sini inilah dia sebahagian daripada cantiknya. Wow. Kami minta maaf lah sebab sepatutnya kita minggu lepas nak join Nazirul tapi tak berkesempatan atas kita ada banyak urusan-urusan di sini kan. Tapi tak apa. Terima kasih kerana Nazirul bawa kami untuk merasai pengalaman berada di kampung hari ini bersama dengan rakan-rakan di sana. Okey, sebelum nak tanya kepada Kak Ani dan Nazirul dulu lah. Silalah. Nazirul, macam mana boleh tercetusnya idea untuk membawa rakan-rakan ataupun individu-individu yang mungkin tak ada kampung, tak pernah merasai suasana kampung, pulang ke kampung awak di Sabak Bernam ni dan merasai segala orang kata nostalgia dan juga apa yang dilalui oleh mereka yang mungkin tinggal di kampung? Dia seterusnya idea ni adalah disebabkan waktu PKP hari tu Nazirul start di kampung lebih kurang dalam 6 bulan. So jadinya macam tak tahu nak buat apa. So kemudian
kampung Nazirul memang dikelilingi oleh sawah padi. Oh, Cantik. seronoknya. Ada banyak so jadinya bermula detik daripada itu Nazirul mula macam nak buat satu trip kampung lah. Sebab bila saya share di saya punya Instagram semua, jadi banyak feedback yang orang pun nak juga Zirul kalau boleh bawa saya pergi kampung Nazirul. So benda situ dia buat saya jadi macam so why not saya cuba buka saya punya trip kampung. So itulah permulaan dia. Okey, Nazirul, Fatin nampak tadi ada beberapa orang di belakang tu. Siapa tu? Kenalkanlah. Okey, kalau boleh saya buat dua sekejap. Ya, silakan. Vlog kita bersama Nazirul hari ini. Assalamualaikum semua. So ini adalah sebahagian daripada peserta kita untuk trip kampung hari ini. Hello, Hai. Banyak aktiviti tu nanti akan dilakukan. Okey, Nazirul, kita nak tanya juga kan, bagi mereka yang mungkin tak pernah merasai keadaan ataupun suasana di kampung kan, apa antara agaknya aktiviti-aktiviti yang akan awak bawa untuk kita rasai sendiri pengalaman berada di kampung ni? Okey, selain daripada kita dapat lihat sendiri suasana kampung, Zirul juga akan cuba bawa untuk pergi merasa sendiri makan di atas talam macam mana orang-orang dulu. Orang yes betul. Makan di atas talam, lepas tu di dalam rumah kampung. So dalam masa sama kita dapat sendiri rasa vibe kampung tu sendiri. Nazirul, kami nampak ada juga Nazirul ajar tangkap ikan dekat betul. Bendang. Ya betul. Sebab sebab memang kampung saya sendiri pun memang betul-betul di tengah sawah. So jadinya kalau nak menangkap ikan ke kalau nak macam tu, memang tu salah satu aktiviti wajib lah. Okey, kalau melihat kepada suasana yang dibawakan Nazirul tu memang nampak tenang, nampak nyaman kan. Kita bangun pagi buka tingkap tu ada bunyi burung-burung. Nyanyi sikit, Wak. Burung-burung berkicauan. Lari tempo dia. Tapi tak apa. Okey, Nazirul. Siti awak bukan lah. Kenapa awak 3 kali? Dia 2 je. 2 je. Itulah kan. Okey, Nazirul, mungkin boleh kongsikan juga aktiviti. Ada ke orang kata tarik apa tu? Upih? Ada ke? Awak pernah tadi tak tarik upih? Untuk itu dia bermusim. Kalau aku nak tu kalau sekiranya dalam trip tu ada budak-budak kecil, itu biasanya memang saya akan buat lah. Okey, seronok. Dia tarik upin semua lah. Kalau macam Fatin, kalau macam saya berat badan dah berlebihan, tidak boleh. Sama. Tak larat nak tarik dia awak. Okey, mungkin boleh kongsikan juga kepada penonton yang mungkin teringin nak merasai pengalaman seperti ini bersama dengan anda. Agaknya kalau nak ikut Nazirul ni kena buat tempahan awal ke? Berapa lama ke? Ada Instagram yang boleh dikongsikan ke? Boleh tak dikongsikan? Okey, kalau yang mana yang nak ataupun nak cuba merasai pengalaman kampung tu, boleh cuba kontak Nazirul sendiri personally di Nazirul di Instagram. So boleh klik link di situ. So segala details berkaitan dengan trip kampung, so Naz ada di situ. So kalau nak berkata kampung Moh. Okey. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian Nazirul. Kita harapkan kan kalau ada sesiapa yang mungkin nakkan ketenangan, bolehlah kan orang kata hubungi Nazirul, dapatkan balik kampung masing-masing. Betul. InsyaAllah Nazirul, tim wanita hari ini akan ke sana nanti untuk kita rasai sendiri pengalaman berada di kampung. Teringin nak makan tepi bendang, kirim salam ibu ayah atau nenek dan juga makcik-makcik saudara mara di kampung tu. InsyaAllah satu hari nanti kami akan sampai di sana. Okey, terima kasih banyak-banyak dan sampaikan salam juga kepada peserta-peserta hari ini. Assalamualaikum. Jumpa nanti. Bye. Okey, meriah kat sana. Meriah kan? Tadi Nazirul ada cakap tentang makan dalam talam. Betul. Okay. Mungkin Kak Ni boleh kongsikan sikit nostalgia ni makan dalam talam ni. Kalau dulu-dulu kan kat rumah makan dalam talam, pergi kenduri makan dalam talam. Okey, boleh kongsikan sikit tak? Ya, okey. Kalau dulu kalau kita pergi kenduri kahwin, memang semua guna talam. Dan kita akan gunakan perkakas semacam ni lah, perkakas lama ni.
begitu juga dekat rumah. Biasanya Kak Ni kan kalau ayah tu mula-mula nak makan tu mesti ayah punya mesti satu talam. Ayah punya asingkan. Bagi ayah asingkan satu talam dengan mak dan kami adik-beradik satu talam. Macam tu. Ya, Okey, maksudnya kat situ adik-beradik bolehlah kan orang kata merapatkan lagi bersembang-sembang kan. Orang kata kalau orang tua bersembang jangan kacau. Betul tu. Okey Kak Ni, ini kan sebenarnya yang bukan bila kita bercakap tentang nostalgia. Hari ini juga ini antara menjadi pilihan ramai atau kesukaan ramai dalam kalangan wanita-wanita ataupun ibu-ibu. Kita panggil bunga pinggan apa ni? Pinggan kangkung? Kangkung, yes. Pinggan kangkung. Ya betul. Memang ni daripada dulu. Kalau zaman daripada Kak Ni kecil-kecil ni lah dia pinggan dia. Inilah dia pinggan dia. Susunan dia pun kalau kita tengok Fatin, Kak Ni dia ada pinggan kecil-kecil dan juga besar. Kan? Adakah ini ada membawa maksud-maksud tertentu atau bagaimana? Untuk pinggan yang besar ni biasanya untuk nasi lah. Untuk nasi dan yang kecil-kecil ni untuk lauk, sayur kan. Sebab biasanya kalau ada satu lagi satu, kalau kita tengok macam kat sana mangkuk. Okey, mangkuk tu biasanya kita gunakan yang berkuah banyak lah. Kita gunakan mangkuk. Kak Ni, lagi satu kan kalau kita tengok ni dalam talam ni kan selalunya kalau adik-beradik macam 5 orang ke memang diorang akan makan apa yang ada. Ya, betul Fatin. Diorang akan berkongsi. Mana semua dapat rasa. Kalau kita hidang sekali tu semua dapat rasa. Betul. Ada dia punya makan kena sekali. Biasanya mak ayah kita asuh kita kalau nak makan tu semua kena ada sekali. Silakan. Terima kasih. Makan buat sekali. Makan kena sekali. Kita makan sama-sama. Yang depan tengok dulu lah ya. Sekejap lagi kita makan. Kak Ni, kalau bercakap mengenai nostalgia, kalau Kak Ni sendiri kat kampung-kampung dulu kan macam mana masa kecil-kecil dulu? Masa kecil-kecil macam siapa tadi? Nazirul tu apa yang dia buat sekarang ni itulah yang Kak Ni alami dulu. Macam mana nak tangkap ikan, pergi sawah, ke bendang apa semua kan. Mandi ban, mandi sungai. Oh, seronoknya. Pakai masa tu kecil-kecil je pakai seluar je kan, seluar pendek je. Kalau nak ingatkan balik kenangan tu memang orang kata ya Allah, saya tak tahu nak cakap lah macam balik mana. Balik kena rotan tak kalau balik lambat? Kalau balik lambat kena rotan. Timah bukan nama sebenar. Kak Ni. Okey Kak Ni, kalau bercakap tentang nostalgia ni kan, kalau kita lihat hari ini sebenarnya antara barangan-barangan nostalgia lama ni yang Kak Ni bawakan untuk kita kongsikan bersama dengan penonton. Di depan ni kita dah kongsikan tadi dulang ataupun talam ni, pinggan kangkung kita. Di belakang ni juga sebenarnya ada pelbagai barangan-barangan lama yang mungkin setiap daripada satunya kalau kita lihat congkaknya pun ada perbezaan. Jadi ada tak maksud-maksud yang bila menyimpan barangan nostalgia ni bagaimana dia dapat memberi satu kenangan terindah dalam hidup Kak Ni? Sebenarnya barang-barang lama ni memang minat Kak Ni daripada dulu. Bila Kak Ni berkahwin saja, Kak Ni terus start dah menyimpan. Kalau ikutkan di rumah Kak Ni, kalau Kak Ni nak bawa satu lori Kak Ni rasa. Barang-barang lama kan. So macam congkak, memang masa kecil-kecil dulu kita main congkak. Dulu kita tak ada congkak kayu, kita pakai tebuk apa tu dalam tanah. Dalam tanah. Kita tak guna guli tau. Kita guna biji getah. Biji getah. Biji getah. Lepas tu ingat tak main seremban? Kalau biasa penonton biasa main seremban guna kulit kerang. Kulit kerang, batu. Lepas tu main tenteng. Lepas tu main getah. Macam-macam lah main macam-macam. Ada radio lama ni pula ni. Radio lama ni kan. Boleh berfungsi lagi? Boleh lagi ke guna Kak Ni? Boleh guna lagi. Lagi. Kalau ada tip tu boleh guna lagi. Radio pun boleh berfungsi. Jadi macam mana sebenarnya Kak Ni menjaga orang kata tu ada kalau orang nak pinjam ke nak beli ada boleh bagi ke? So far tak ada masalah, boleh je. Contoh untuk dia orang ada program apa-apa kita boleh bagi pinjam kan. Tak ada masalah apa-apalah. Memang Kak Ni bagilah sebab tak semua orang ada benda-benda ni. Dan Kak Ni pula kalau pergi ke mana-mana Kak Ni nampak aja benda lama mesti ada keinginan untuk membeli. Okey. Dan mengumpul. Sebab susah nak dapat kan Kak Ni. Fatin, Kak Ni yang paling legend tu tadi. Yang mana tu? Streka dalam tu kena letak arang. Arang betul. Kemudian tamus merah tu. Okey, streka tu Kak Ni masa zaman sekolah-sekolah rendah dulu kan tahu arang, lepas tu lapik dengan daun pisang. Gosok baju lapik dengan daun pisang. Kak Ni cakap kan masa Kak Ni sekolah dulu memang baju kita licin sebab kita pakai kanji. Sampai dengar tu. Inilah strika masa Kak Ni kecil-kecil dulu. Berat lah tu. Berat. Lagi berat, lagi bagus. Dia lagi licin. Kalau strika ni kan Fiza kena bangun awal ni. Tapi siapa yang melalui zaman dulu, sekarang strika ringan je kan. Tapi susah nak licin. Tapi ni memang licin. Lepas tu baju kita tu berkanji keras je. Kak Ni lagi satu ni. Mana tadi? Ni. Kalau orang cakap dulu sekarang ni tak rata kena buat skrip lambat ni nasib ni. Maksudnya on air hari ni semalam
kemarin kena buat. Betul, itu satu buat skrip, satu lagi nak tulis surat cinta. Alamak. Sekarang boleh SMS, ada telefon. Betul. Hantar surat. Berapa bulan baru sampai? Berapa bulan? Sebulan tak tentu lagi. Kak ni ada pengalaman tak? Dia tak bedak tak? Tak bedak bagi wangi. Bedak wangi. Sahabat pena. Sahabat pena. Patut benar buatlah tu. Okey, Kak Ani dah kongsikan kenangan-kenangan dan juga nostalgia Kak Ani, dan kita juga mungkin ada yang berkesempatan tapi tak berkesempatan mungkin nak mengimbau kembali nostalgia kampung ataupun nostalgia lama. Tapi kita nak dengarkan juga pendapat penonton-penonton kita apa agaknya nostalgia yang tak dapat mereka lupakan. Momen paling dirui of course tidur ramai-ramai dengan sepupu. Time tu go share sebelah tu satu bantal, satu selimut kan. I think that's the best part lah. Lepas tu masing-masing pegang towel, tunggulah kat depan toilet tu macam ambil queue tu kan. Itu rasa momen paling bahagia. Nostalgia masa kat kampung saya suka mandi sungai. Itu paling best. Mandi sungai. Lepas tu sawah padi bila lepas dia ambil padi kan ada lumpur-lumpur tu masuk dalam tu tangkap ikan. Itu paling legend. So bila balik rumah kaki semua dah kotor, badan semua dah berkerak, kena rotan pula dengan mak, lari pula dengan mak. Itu memang satu exercise yang sangat best lah. Kenangan saya di kampung. Dulu saya ada kampung saya ada sungai kat depan. Saya punya lasak, panjat pokok terjun dalam sungai, itu dia. Tapi sekarang ni kan, masa tu mak ayah tak risau pun sebab dia tahu jiran-jiran ni ibarat saudara mara kita. Yang mana dia orang ikhlas jaga kita. Kadang-kadang nampak kita dia pesan, jangan lama sangat. Macam tu. Dan sekarang ni anak-anak muda ni jarang rasa pengalaman terjun sungai macam tu. Sungai pun tak apa nak bersih sekarang kan. Okey, aku rasa setiap kali kalau balik kampung kan, satu pengalaman yang aku takkan lupakan adalah apabila dapat tidur dekat ruang tamu tu. Daripada ruang tamu sampailah kat tandas tu, itu salah satu seronoknya. Sebab kita tahu kan dengan zaman sekarang, zaman teknologi, zaman yang moden ini, nak dapat pengalaman seperti itu sangat susah lah. Dan yang paling seronoknya apabila dia dapat gotong royong. Kita tahu kan mungkin balik kampung setahun sekali ataupun setahun dua kali. Jadi kat situlah kita dapat mengeratkan silaturahim antara satu sama lain, dan juga suasana yang kalau dekat bandar ni dapat tengok apa? Pencakar langit. Wah, pencakar langit. Tapi kat kampung dapat nampak pokok kelapa, pokok sawit. Itu yang seronoknya, dengar pula bunyi sungai bila pagi-pagi kan. Minum air kopi cicah biskut dengan kopi. Mana kampung saya? Kat sana dah sampai dah. Balik dulu. Assalamualaikum. Saya tahu tu pengalaman cicah dengan biskut lutut dengan kopi panas-panas dekat depan halaman. Sedapnya. Tu Kak Ani minta lemping letak sini. Okey, hari ini kita nak kongsikan lagi sesuatu yang mungkin menggamit nostalgia kan. Kita bersama-sama dengan keluarga kita makan petang-petang kan, iaitu kita nak bawakan hari ini Kak Ani, iaitu menu kampung yang mana lemping dan juga sambal tumis. Yes, betul. Sedap sangat. Sambal tumis ikan bilis. Okey. Ini style masak dulu-dulu ni. Dulu-dulu ni. Kita buat lempeng apa dekat ni? Okey, hari ni kita buat lempeng pisang. Campur dengan kelapa. Okey. Okey, ini. Kita ni letak kat sini. Pisang ni. Apa tu? Memang sedap ni. Okey Fatin, ini pisang ya. Pisang yang kita dah angkat ni lenyek awal-awal. Okey. Lepas tu Fatin, kita masukkan, Fatin gaul ya. Okey, boleh. Kita masukkan tepung gandum. Okey, ini tu sambal tumis. Okey, gaulkan Fatin. Okey. Macam ni Kak Ni dulu-dulu. Kita masuk gula sikit. Kak Ni, kalau zaman dulu-dulu kan memang masak, pernah tak Kak Ni merasai pengalaman masak dengan dapur kayu ataupun dapur orang? Memanglah. Dulu sampai berair-air mata. Tiup tu kayu kadang-kadang tak menyala kan. Musim hujan kayu kan basah. Bila kayu basah susah nak menyala. Sampai merah-merah lah mata Kak Ni kan. Kayu tu cari kat mana selalunya? Kayu tu memang kat kampung banyak kayu-kayu yang dah mati. Biasanya kayu getah. Kayu getah memang bagus lah, senang menyala kan. Okey, kita dah campur-campur dah ni. Dah campur dah Fatin ni. Kita dah campur dah sebut penaik tadi kan, dah taruh garam, gula, dah rasa lemak-lemak tu. So Fatin ambil ni. Kita nak senang je sebenarnya Fatin. Okey, jom. Okey. Kak Ni, kenapa daun pisang Kak Ni nampak berkilat? Sebab Kak Ni taruh minyak. Okey, kita sapukan minyak. Masuk sikit kat sini, Fatin. Cukup ke Kak Ni? Cukup boleh. Kenapa kita kena sapu minyak? Supaya bila kita masak nanti tak dalam melekat. Faham. Ini dia nak kadang-kadang mungkin berapa porsi ni Kak Ni? Macam mudah, tapi ada orang tak tahu kan. Okey, lepaskan dia. Okey, lepaskan. Kemudian kita masuk kelapa. Cantik kejadian dia Kak Ni. Ibu mertua awak masih bangga.
Okey, Fatin. Lipatkan, Fatin. Lipatkan macam daun tu. Lipat macam ni pun boleh, lipat macam ni pun boleh. Mana yang Fatin suka macam ni lah Kak Ni. Okey. Sambil Kak Ni letakkan dalam tu. Letak saja Kak Ni. Baringkan dengan Kak Ni. Kita nak kongsikan komen daripada penonton di Wanita hari ini. Ini daripada Syam Angah. Katanya, saya akan menangis bila terkenal zaman pahit manis semasa di kampung. Banyak parut di badan semasa nakal. Banyak sangat kenangan yang tak dapat diulang, hanya dapat dikenang. Dan daripada Mas Tura, katanya kenangan yang tak dapat dilupakan, main madak-madak dengan pasu untuk tadah susu getah, bermain bawah akar durian. Atuk Yusof tersenyum je, tapi takut juga buah durian gugun di Parit Salman, Muar Johor. Daripada Jamilah Kasim, banyak kenangan semasa tinggal kat kampung. Timba air perigi masak pun guna dapur kayu macam Kak Ni tadilah. Daripada Maya Muhammad pula, terharu dan sayu terkenangkan nostalgia semasa kecil di Ipoh Perak. Bermain sorok-sorok, skipping, hopscotch, batu seremban, makanan tradisional yang sedap-sedap belaka. Rindu pada arwah ibu bapa, tok nenek dan kawan-kawan yang telah tiada. Okey, bercakap tentang makanan kampung ni, itu Fatin belajar masak lempeng. Panas ni. Kak Ni, ini kita nak buat. Okey, kita nak buat sambal ikan bilis. Ini sebenarnya cili kering ni dah di blender, dah campur dengan bawang ni tau. Bawang putih dan bawang merah. Tolok kenapa dulu kat sana? Okey, ada cik. Untunglah dapat kerja mudah. Ya. Okey, ini kalau kita cakap tentang sambal tumis ni kan, dengan lempeng kita boleh makan. Dengan ubi rebus kita boleh makan. Ya, betul. Kalau kita cakap tentang ubi rebus, ubi kayu ni kan, ini pun mungkin boleh menggamit nostalgia. Apatah lagi dicicah dengan kelapa, dicicah dengan sambal tumis ni Kak Ni. Apa perbezaannya lah kalau kita tengok antara zaman dulu dengan zaman sekarang? Ada orang kata kan, dulu kalau sesekali dapat makan ubi rebus dengan sambal, sedap sangat. Hari ni mungkin berbeza sebab kita rasa macam-macam makanan kan. Betul. Tapi Kak Ni sendiri sebagai orang lama, apa yang nak dikongsikan? Sebenarnya makanan tradisional ni sebenarnya sedap. Memang sedap. Mungkin budak-budak yang zaman sekarang ni tak diketengahkan benda ni. Kan? Tapi kalau sekiranya dia rasa, saya rasa dia orang pun suka. Sebab kita juga ada tengok beberapa kedai yang jual lempeng ni memang laku. Memang laris. Betul. Memang laris. Kadang-kadang beratus orang nak dapatkan lempeng. Saya kan Kak Ni, kalau hujung minggu nak bawa mak saya, Cik Lin saya nak keluar makan keluarga saya kan, kebiasaannya mereka memang akan pilih lokasi yang ada masakan-masakan kampung. Ya, betul. Okey ke tu kat sana? Ya. Saya okey. Awak okey? Saya okey. Ini saya tengah buat. Cabaran Cabaran. Okey. Kita memang tiap hari kita memang kena ada extra task ke? Itulah. Okey Kak Ni, kalau bercakap tentang masakan ni lah kan, saya kira daripada nostalgia dulu-dulu kat kampung tu yang menjadikan juga siapa Kak Ni hari ni, yang mencorakkan diri Kak Ni. Dan hari ni kan Kak Ni membuat perniagaan makanan, juga banyak mengetengahkan resepi-resepi masakan kampung. Betul. Adakah itu resepi asal daripada zaman dulu ke macam mana? Ya, betul. Sebenarnya Kak Ni masa daripada kecil lagi, waktu sekolah rendah lagi, mak dah ajar Kak Ni memasak. Dan Kak Ni dah tengok mak memasak macam mana. Jadi daripada ilmu yang mak bagi tu, Kak Ni gunakan untuk cari rezeki sekarang ni, alhamdulillah. Dan taste Kak Ni sendiri pun memang taste orang kampung. So bila Kak Ni masak tu daripada hati. So insya-Allah masak daripada hati ni insya-Allah akan sedap. Kak Ni ada tak Kak Ni merasakan yang Kak Ni nak terus orang kata nak turunkan ilmu ini? Fatin baik-baik kali jangan terbalik. Tak kena pakai bomba pula nanti. Okey. Kak Ni okey Kak Ni? Pada anak-anak Dah. Sedap. Kita tak tahu kita ni. Okey. Kak Ni kadang-kadang orang tanya kan Fatin, ada orang dia nak tahu kenapa kalau kita masak sambal tumis kita mesti kena letak minyak banyak. Okey. Fatin, boleh jawab tak? Minyak banyak, tak nak bagi dia kering. Tak nak bagi dia kering. Lagi? Ataupun tak nak cepat basi. Betul. Pandailah. Pandai. Ada talian
Hayat. Bagus. Okey, untuk ini lepas ni kalau dah masak, dah naik bau apa semua, kita boleh masukkan ikan bilis. Ikan bilis ni ada dua cara. Ada setengah dia goreng dulu. Tapi Kak Ni ikut zaman-zaman dulu dia tak goreng. So dia masuk mentah-mentah dan kita ni lama sikit lah boleh tuangkan. So ini kita dah boleh masukkan boleh. Dah macam minyak Masukkan agak-agak yang secukuplah dengan cili kita hari ni lah. Kita cuci tangan dulu. Cuci tangan dulu. Kita masukkan. Sedap ni kan memang macam zaman dulu mak-mak kita ini yang dah siap masak ni boleh rasa kejap lagi. Okey. Patilah rasa. Boleh Kak Ni? Nanti kita sama-sama lah. Cuba rasa. Oh, nak buat lagi tu ke? Macam seronok pula Kak Ni. Seronok pula kan? Tapi api dah padam tak? Itulah sekejap lagi. Kita nak ni dulu. Untuk Kak Ni tak ada. Saya dengan pizza tadi dah siap dah. Okey, pizza. Saya tak boleh kontrol kan. Kenapa kita? Saya takut penerbit saya marah. Okey, Kak Ni. Cabaran belum cabaran lagi dah cabaran. Tapi kita belum letak garam. Dah. Kak Ni masuk dah tadi garam. Kak Ni, macam mana kita nak tahu dia dah masak ni? Tunggu dulu dia punya warna bertukar jadi warna gelap macam ni. Okey. Kan? Tunggu dulu bertukar jadi warna gelap. Cubalah pizza rasa. Okey tak? Ada rasa manis ke tidak tu? Fatin apa? Sekejap saya nak panggil ni sekejap. Mana pembantu saya tadi tu? Okey. Pembantu dia datang masuk ya. Ada ni tak? Nak ni sekejap. Kak Ni, ya. kalau macam katalah kan dalam kalangan penonton-penonton ni kan dia nak buat majlis tapi dia nak request menu masakan kampung. Boleh ke tak boleh? Boleh, tak ada masalah. Boleh je. Kak Ni memang sentiasa terima tempahan sama ada nak masakan kampung ke, nak moden ke, boleh. Ini saya dah tak sini lah. Masakan kampung ni sebenarnya ramai orang suka. Cuma kadang-kadang bahan-bahan kampung ni mahal. Okey. Saya dah selesai. Okey dah. Ya. Saya nak buat ni last. Untuk boleh awak dah siap ke? Saya tak mampu nak buat macam awak tu. Awak ni senang je. Riak di situ ya. Okey, Kak Ni. Kak Ni, kalau kita lihatlah tentang menu-menu masakan kampung ni sambil kita berborak, kita bergurau sendir usik-mengusik ni, saya kira apa yang kita kongsikan hari ini sedikit sebanyak dapat mengimbau kembali kenangan lama penonton-penonton kita kan. Kadang-kadang mungkin bagi anda yang dah lama tak pulang ke kampung, boleh tengok ni, teringin pula nak balik ke kampung. Kak Ni, mungkin Kak Ni boleh kongsikan kepada penonton kalau lah kan mereka yang teringin nak tengok barang-barang koleksi nostalgia lama ni ataupun nak merasai air tangan menu masakan kampung ni, ada tak caranya untuk mereka dapatkan? Okey, boleh saja hubungi Kak Ni, Ani Catering and Wedding Planner untuk Facebook Kak Ni dan IG Kak Ni, Ani Catering and Wedding Planner juga. Okey, kalau nak tengok direct barang-barang antik, boleh je datang ke rumah Kak Ni atau datang ke Dewan Singgasana Pengantin Seksyen 28 Shah Alam. Kat sana pun ada barang-barang antik macam basikal, motor lama, semua kita buat letak kat sana lah. Boleh terus ke Instagram yang Kak Ni kongsikan tu. Okey, penonton kita nak banyak lagi sebenarnya Kak Ni yang kita nak kongsikan berkenaan dengan nostalgia kampung ini, tapi sebelum tu kita nak bercerehat seketika sekembali dengan kata ada cabaran. Ada kita lagi jumpa. ke? Ada. Ingat ni je. Tak ada, ada lagi. Ada lagi. Sabar je lah. Okey Fatih. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Dia ada dengan pizza nak pula. Tu dia. Kita ambil sambut. Kita sambut lah ni kan. Kami sambut ya Mak Tok. Mak Tok Pro lah. Mak Tok walaupun kat kampung sempat nak bagi kami cabaran lah. Mak Tok sihat-sihat nah Mak Tok. Nampak sihat Mak Tok. Okey. Kami sahut cabaran Mak Tok kat ni walaupun tadi kawan saya cakap dengan saya sebab kita nak duduk atas ni tak muat. Lepas tu dia cakap memang orang duduk saiz kecil ke macam mana? Kecil pun kuat. Dia ni zaman-zaman dulu walaupun kecil dia kuat. Dia batang kayu ni. Okey. Jangan risau. Kita dah mulakan ni. Okey. Kita mula. Kita boleh pakai talian hayat ke? Tak ada. Tak ada, Dik. Apa ni? Kenapa tak bawa Mak Tok balik KL? Okey. Boleh saya? 1, 2, 3. Ya. Okey.
Kak ni nak tengok siapa yang paling banyak ni. Ni untuk air kelapa ni. Tak keluar. Dia macam Macam mana nak pakai ni? Pegang. Ke macam mana? Ni macam ni betul. Macam patin. Dua belah dia orang sakit tangan. Saya tak mampulah. Tangan saya satu je boleh. Wah, ini boleh jadi calon menantu ni. Ini sebab terima kasih dari Kak Tok saya. Sebelum Mak Tok dia dah bagi cabaran dulu. Cara pegang pun kena betul ni. Ui. Okey. Ada lagi yang bakul-bakul kelapa tadi tu mana? Ada. Boleh tak saya bagi job dekat awak? Awak punya tu. Okey tu untuk lempeng saya tadi tu. Saya tak mampulah. Tak mampu untuk lempeng tadi. Okey. Okey. Okey, boleh Fatin. Bolehlah Kak ni. Pizza dah slender. Saya dah slender. Okey. Saya ingat saya punya balance kelapa ni saya nak bagi job ni kat Fatin. Saya nampak elok. Nampak ke? Okey Mak. Boleh Mak. Dua hari ni. Dua. Ya Allah. Kanan kiri bangga. boleh. Okey. Habislah Fatin lah sampai dah. Macam ni ke? Saya ingatkan sampai nampak coklat. Sebenarnya macam mana cara sebenarnya? Cuba Kak ni tunjuk. Kak ni. Kak ni duduk sini. Pakai kuku lama ni lah. Boleh. Cuba Kak ni tunjuk cara Ni untuk legend Kak ni. Oi, ni betul-betul kena sopan ni. Kita tak jatuh macam ni. Hati-hati Kak ni. Dia pegang dua tangan. Okey, saya ikut Kak ni Tarik ke bawah. Masuk, tolak. Sebenarnya kena tolak kuat-kuat lah kan? Kena kuat. Kawan saya dia ni tak berpayah ni. Dia injured. Kalau nak tahu kenapa, itu dia. Nampak tak wanita asli kampung? Itu wanita asli ni, wanita hari ini. Betul, ini kita dah bila kita dah masuk ke wanita hari ini, kita guna mesin kelapa. Mesin kelapa. Okey, tapi kan kalau kita cakap tentang kuku ni, Mak Tok dan juga penonton-penonton, dan saya kira ini kalau zaman dulu-dulu ni memang kat setiap rumah kena ada kuku lah agaknya ya. Ya betul. So inilah kita nak buat lempeng tadi, nak buat masak lemak dan sebagainya. Okey, sambil Kak Ani dan Fatin nak terus menunjukkan skill mengukur kelapa, mungkin anda juga terimbas kembali kenangan-kenangan zaman kecil main tengking batu seremban, sepak takraw. Boleh jual tadi. Apakah kita saksikan laporan trivia yang disediakan oleh Wan Ai. Jom kita saksikan. Jika diimbau kembali zaman kanak-kanak ketika di kampung, pasti terkenang akan keseronokan berkumpul setiap petang di halaman rumah bersama rakan-rakan bermain pelbagai permainan tradisional. Antaranya konda-kondi, kerah panjang, lompat getah, guli dan congkak menjadi aktiviti riadah bersama rakan tidak mengira bangsa mahupun agama. Walaupun permainan tradisional ketika itu tidak secanggih dunia cyber dan gadget pada masa kini, ianya tetap menghiburkan dan tersemat rapi dalam memori terindah buat kita yang merasainya. Itu antara permainan-permainan yang kita nak bawakan hari ini. Sebenarnya banyak lagi kan, mungkin masa dulu-dulu masa kecil-kecil nostalgia kita bermain dengan jiran-jiran, tetangga dan sebagainya. Hari ini kita kembalikan lagi. Hari ini meriah, hari ini kampung halaman kita dengan jiran-jiran kita. Ya, ini permainan apa ni sebenarnya? Ini semua permainan lama. Tinggalan nenek moyang kita dulu. Ya. Okey, kalau bolehlah kan, mungkin ada yang dah lupa. Kita nak kenalkan satu persatu juga. Ada mungkin zaman tu dah berubah, dia dah jadi inovasi dia lebih sikit. Okey. Betul-betul. Jom kita kongsikan. Kita nak bersama dengan Puan Nur Hayati Nordin hari ini akan kongsikan kita berkenaan dengan permainan-permainan lama ni. Okey, salah satunya apa tu? Jom kita daripada sana kita satu persatu lah Puan Hayati. Sebelum tu saya nak tanya Fatin, ada tak yang Fatin familiar? Okey, saya sebenarnya Ya, adalah. ini baling slipper ke tin. Baling slipper kita panggil. Betul ke? Baling tin. Baling tin. Detail Yang ini apa ni? Yang ini permainan konda-kondi. Dia dah moden lah. Kita main konda-kondi dulu, kita gali lubang, letak kayu. Betul, congkel. Ini saya sempat. Saya cantum-cantumkan getah ni. Kala-kala ni kan? Okey. Satu. Dua. Macam tu kan? Ataupun yang bomba terbakar. Bukan bomba terbakar. Rumah.
Bomba boleh dipakai. Okey, boleh kongsikanlah. Kalau cakap tentang nostalgia dengan apa yang membuatkan Puan sendiri terpanggil untuk mengembalikan nostalgia permainan dahulu ni? Okey. Dia mulanya saya ni memang rajin melayan anak-anak kecil main dekat padang. Dan saya perasan budak-budak sekarang dia cuma pandai main bola. Main netball. Itu je. Kan? Jadi saya tengok gini kena ada kepelbagaian untuk bermain. Sebab kita dulu seronok. Tiap-tiap petang dekat halaman rumah mak bukan main seronok. Betul. Jadi kita kena bagi dia merasa main. Jadi daripada itulah saya mula satu demi satu saya cipta permainan-permainan yang ada. Okey, tadi Fatin pegang ni. Saya dah berdekat dari sini. Ini apa sebenarnya? Macam mana cara nak main je Puan Hati? Okey, ini kita panggil susun bata. Susun bata. Okey, kalau zaman dulu kita pakai blok bata. Sangat berat kan? Lepas tu? Jadi kami buatkan dia jadi blok kayu lah. Cara permainan dia pemain 3 segi. Bukan. Pemain perlu susun kayu ni dan kena jejak atas kayu. Tak duduk. boleh. Macam jengga. Mencangkung. Okey, Puan penerbit boleh tak kami nak bawa Puan Yati ke depan? Boleh. Okey, mungkin kita boleh tengok kan kalau kita lihat kan ini kat belakang ni kita main apa nama permainan ini? Okey, yang ini ini permainan kaki hantu. Kaki hantu. Awak nak cuba? Kaki hantu? Saya takut injet lagi. Okey. Hantu jadinya. Yang ini permainan terompah gergasi. Terompah gergasi. Boleh cuba. Okey, ni boleh cuba. Okey, Puan Yati, selain daripada itu kalau kita melihat kepada permainan-permainan dulu kan, tak kisah kita ke depan sikit. Tak kisah untuk apa sahaja kreativiti mereka, jumpa batu buat jadi batu, jumpa guli main guli kan. Kalau sekarang ini mungkin berbeza sikit pendekatannya, tapi kita nak bagi tahu jugalah untuk mereka kembalikan generasi muda ni untuk terus bermain dengan peralatan tradisional ni. Baik. Kalau dulu kita main congkak cuma perlu korek tanah. Habislah kuku kan. Betul tak? Sekarang congkak dah senang nak dapat. Okey. Yang paling senang ni. Ini comel sana je. Siapa nama sayang? Ika. Okey. Kalau kita bercakap tentang permainan tradisional ni kan Puan Yati, anak-anak zaman sekarang ni mungkin dah didedahkan dengan televisyen, dengan telefon kan. Tapi bila kita dedahkan anak-anak kita dengan permainan yang kita gunakan alam semula jadi ni, dia akan membentuk persekitaran yang lebih bagus dan juga membantu pemikiran kognitif anak-anak kita kan. Betul. Bila budak-budak sekarang ini diajar permainan-permainan macam ni, adakah mereka suka atau bagaimana? Boleh kakak try? Okey. Mereka memang berminat, cuma kurang pendedahan. Bila kita dah bagi pendedahan, dia sangat enjoy bermain. Sebab permainan tradisional ni dia ada pergerakan fizikal. Tak macam online kan. Main online gerak 2 jari je. Ini semua kena gerak. Pandai orang sebelah saya ni. Boleh ni. Dia Saya nak tanya Ika. Siapa nama tadi sayang? Ika buat apa ni? Buat ni. Buat getah? Buat getah. Ika getah. Ika memang pandai main getah ke? Pandai. Cuma berapa tahun ni? 1. Darjah 1. 7 years old. 7 tahun. Okey. Mima, ni getah color-color ni Mima pilih ke ibu pilih? Ika pilih. Ika pilih. Pandai Ika sukalah. Okey, ini main getah. Main apa lagi yang lain-lain ni Ika pandai? Main congkak. Pandai. Nanti kita main sama-sama nak? Boleh? Boleh. Okey, jom. Okey. Ya, okey Puan Hati, kalau mungkinlah kan penonton kita dah berminat kan nak ajar ataupun nak bagi pendekatan anak-anak permainan-permainan tradisional ni, bagaimana untuk mereka kata dapat info ni lebih banyak? Okey, baik. Pada bulan 9 nanti, 25-26 hari bulan 9, saya akan adakan satu acara publik, iaitu Festival Permainan Tradisional. Di mana tu? Lokasinya di Dataran Merdeka. Seronoknya. Okey, jadi semua orang boleh pergilah. Betul. Untuk kita, kalau nak tahu mungkin boleh kongsikan juga Instagram Puan Hayati. Okey, kalau nak tahu maklumat lanjut berkenaan dengan Festival Permainan dan segala jenis acara yang kami
kelolakan, boleh pergi di facebook.com/guligang ataupun di website kami sendiri di www.guligang.com. Baik, terima kasih. Okey, saya dengan Fiza dan juga jiran-jiran saya ni nak teruskan bermain macam-macam permainan ni. Apa kata kita berhenti rehat seketika? Sekembali akan ada satu perkongsian lagi. Jangan ke mana. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Nampaknya kita telah pun sampai di penghujung siaran kita pada hari ini dan kami harapkan apa yang dikongsikan bersama dengan anda ini dapat mengimbas kembali nostalgia anda. Dan kita ucapkan terima kasih kepada semua tetamu kita hari ini yang sudi berkongsi kenangan, pandangan, maklumat dan juga informasi tentang nostalgia kampung yang kami bawakan ke Sri Pentas pada hari ini. Dan juga kalau boleh jangan lupa kongsikan juga kan apa sahaja yang mungkin pandangan anda berkenaan dengan apa yang kami bawakan hari ini di Facebook. Dan kita nak bawakan satu topik lagi untuk hari Isnin ni Fiza, iaitu ambil kesempatan. Betul, ada orang dia ambil kesempatan di sebalik kesusahan individu lain dan ada orang juga yang mengambil kesempatan di sebalik kebaikan individu lain. Terus kongsikan bersama dengan kami di WHI. Sampai di sini sahaja. Assalamualaikum, selamat berhujung minggu. Bye-bye. Jom makan-makan. Lihatlah kemesraan sawaku bersama hidupku. Lihatlah kemesraan padiku bersama hatiku. Di celah lumpur yang kulangkah bersama peluh yang mengalir, kulerai padi untuk kita, kiranya pedih hati riang. Di celah lumpur yang kulangkah bersama peluh yang mengalir, kulerai padi untuk kita, kiranya pedih hati riang. Lihatlah celah langit biru. Lihatlah keindahan kampung halaman Gunung Ganang. Ilahi doa restu, lindungilah kami selalu. Senyum menyimpul rahsia hati, inilah riwayat petani. Pada